Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Saya Haji Muhammad Yusof Baki, pengasas kursus bahasa Arab Al-Quran Yusra Baki, insya-Allah akan menjelaskan kepada anda bagaimana kursus Baki dapat membantu anda mula memahami Al-Quran seperti mana anda baca buku-buku lain dalam masa 2 hari. Kursus Baki telah dibangunkan sejak Mei 2017 dan kini telah lebih 20 kali kursus ini dijalankan di seluruh negara. Dan pada bulan Mei 2018, kursus Baki telah diiktiraf oleh College Darul Hikmah, iaitu College Institut Pengajian Tinggi swasta yang terlama ditubuhkan di Malaysia sejak 1986. Dan pengiktirafan College Darul Hikmah terhadap Baki insya-Allah akan menjadi dorongan kepada kami untuk sama-sama menyemarakkan ilmu memahami Al-Quran ini kepada semua umat Islam di seluruh negara dan insya-Allah ke seluruh dunia. College Darul Hikmah dipenerusikan oleh tidak lain Datuk Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, iaitu pengerusi College Darul Hikmah dan juga merupakan tokoh Mal Hijrah 2018, dan pada masa yang sama beliau juga Datuk Profesor Siddiq Fadil juga ialah pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia USI. Siapa saya? Latar belakang saya bukanlah seorang ustaz tetapi minat mengkaji Al-Quran sejak beberapa tahun ini, dan latar belakang saya ialah saya pernah bergiat dalam syarikat korporat dan sekarang ini merupakan pensyarah sambilan di Universiti Kuala Lumpur dalam bidang perniagaan. Dan apa yang menjadikan saya minat dalam Al-Quran ini ialah setelah baca banyak kali tapi tidak boleh faham apa yang kita baca, itu mendorongkan untuk saya mengkaji, dan saya telah mengikuti kursus-kursus bahasa Arab dan akhirnya saya menjadi ahli seumur hidup itu kepada Arabic Syariah program yang berpejabat di Ontario, Kanada, yang diketuai oleh Mufti Yusof Mulan. Dan insya-Allah apa yang saya akan sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah satu proses lengkap untuk melengkapkan diri kita mula memahami Al-Quran secara langsung. Dan kursus Baki juga dapat sumbangan daripada Dr. Rahaila binti Umar yang merupakan pensyarah Institut Pendidikan Guru IPG daripada kampus Pengajian Islam, dan sumbangan beliau ialah dalam kaedah pedagogi kursus ini disampaikan. Dan kenapa kursus Baki? Untuk jadikan Al-Quran itu sebab anda lebih bermakna, untuk jadikan bacaan Al-Quran anda lebih bermakna. Untuk menguasai satu bahasa, kita perlu 4 perkara, iaitu kita tahu baca, kita kenal huruf, kita boleh sebut dengan betul. Kedua, kita ada perbendaharaan kata, kita masuk vocabulary, kita tahu perkataan-perkataan itu. Dan ketiga ialah kita tahu nahu, iaitu grammarnya, dan kita dapat tahu bagaimana perkataan-perkataan yang satu ayat itu berkaitan satu dengan lain, dan kita perlu juga banyak latihan. Dan keadaan ini cukup unik untuk orang Islam, khususnya orang Malaysia, orang Melayu. Kenapa? Kerana kita sejak kecil sudah boleh membaca Al-Quran dan menyebut dengan betul, dan kadang-kadang lebih fasih pada orang Arab sendiri. Dan dari segi perbendaharaan kata, banyak kaitan antara bahasa Melayu dengan bahasa Al-Quran. Banyak istilah bahasa Melayu terdapat dalam Al-Quran dan sebaliknya. Dan itu memudahkan kita seperti mana kita belajar
satu bahasa yang telah kita hidup di dalamnya sejak kecil lagi. Dan kita telah baca Al-Quran sejak 10, 20, mungkin 30 tahun sebelum ini. Dan latihan pula ialah kita baca Al-Quran setiap hari dan kita baca Al-Quran dalam solat dan kita perlu menghayati ayat-ayat yang kita baca itu. Kalau kita tahu maknanya dengan lebih terperinci, iaitu perkataan demi perkataan dan bagaimana perkataan itu berkaitan antara satu sama lain, insya-Allah penghayatan kita akan lebih bermakna. Tapi malangnya ialah kita tak belajar nahwu. Cuba bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan kebanyakannya mula baca Al-Quran sejak belum masuk ke sekolah lagi. Tetapi tuan-tuan belajar bahasa Inggeris bila masuk darjah 1. Setelah 6 tahun bersekolah, insya-Allah tuan-tuan boleh baca bahasa Inggeris, buku atau makalah bahasa Inggeris dan tuan boleh faham maknanya. Walaupun tak 100%, boleh 30, 40, 50 atau 60%. Tapi kenapa tidak Al-Quran? Kenapa? Sebabnya ialah dia tak didedahkan pada nahwu. Sedangkan nahwu dan saraf atau morfologi bahasa Arab Al-Quran ini cukup mudah kerana ia cukup berstruktur dan sistematik dan ikut sistem pattern. Hanya dengan mengerti nahwu dan saraf maka kita akan dapat menghayati makna Al-Quran itu dengan lebih mendalam. Dan insya-Allah setelah kita ikuti kursus Baqi selama 2 hari, tuan-tuan akan dapat cukup ilmu untuk menguasai 80% nahwu Al-Quran dan itu memboleh anda mula memahami ayat-ayat Al-Quran secara langsung dan berlatih dengan bantuan apps dengan teknologi yang cukup mesra pengguna sekarang ini yang ada. Dan kami akan tunjukkan itu semua kepada anda. Objektif kursus Baqi iaitu anda akan mulai memahami Al-Quran seperti mana anda baca buku-buku lain. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qamar dan diulang sebanyak 4 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muttaqin. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan, untuk pelajaran. Dan adakah yang akan mengambil pelajaran? Jadi itulah yang menjadi dorongan pada saya untuk mengkaji dan bagaimana saya dapat memahami Al-Quran. Dan dalam masa saya belajar ini dan alhamdulillah saya dapat boleh baca Quran seperti mana saya baca buku. Dan itulah yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan boleh mendapat ilmu ini dengan usaha yang sedikit, dengan berkorban 2 hari dalam hidup anda dan insya-Allah 2 hari yang paling bermakna dalam hubungan anda dengan Al-Quran dan dengan Allah SWT. Jadi objektif khusus ialah untuk melengkapkan peserta dengan ilmu nahwu dan saraf bahasa Arab Al-Quran supaya peserta dapat memula memahami ayat Al-Quran secara langsung. Kenapa belajar bahasa Arab Al-Quran? Pertama, untuk tingkatkan mutu ibadah kita. Berbeza jika kita tahu makna sesuatu ayat, kata demi perkataan dengan kita tahu maknanya secara umum dalam solat kita. Berbeza. Kerana penghayatan dan kekhusyukan itu akan datang bila kita memahami ayat-ayat yang kita baca dan mudah-mudahan itu dapat tingkatkan mutu ibadah kita. Dan juga sebagai motivasi untuk kita baca Quran setiap hari. Kerana bila kita tahu makna satu ayat dan satu surah, perkataan demi perkataan, maka kita akan seronok, bertambah seronok. Baca Quran tanpa makna pun sudah seronok. Apalagi baca Quran dengan penuh makna dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan tidak akan nak berhenti apabila ceritanya Quran itu belum selesai. Dan ia juga menjadi satu batu loncatan untuk kita menguasai bahasa Arab secara umum. Kerana apa yang kita akan belajar adalah nahwu dan saraf yang akan memudahkan kita bertutur dalam bahasa Arab Al-Quran atau memahami ayat-ayat bahasa Arab yang lain dengan lebih mudah, insya-Allah. Bagaimana perkataan Arab terbentuk? Inilah ciri-ciri topik yang kita akan sampaikan dalam masa 2 hari. Tuan-tuan akan dengarkan bagaimana perkataan-perkataan Arab terbentuk, iaitu daripada 3 huruf dan lebih 90% perkataan itu akan
dibentuk pada 3 huruf dan ini memerlukan bunyi iaitu baris atas, baris bawah dan baris depan ataupun fathah, kasrah atau dhamma untuk bunyi a, i, u pada ayat-ayat Al-Quran itu. Dan bagaimana perkataan terbentuk ini kita akan belajar dari segi seperti ini, mana ikut pattern dia fa'ain lam, dan fa'ain lam itu kalau dalam bahasa Arab ini dalam ketika al-madhi itu dia telah pukul, dan kita ikut pattern di mana kalau kita ambil dia fa'ala dia telah melakukan, maaf, dan daraba dia telah pukul, dan ini ikut pattern dan ini akan mudah untuk kita kenal. Yang kita akan ajar ialah bagaimana kita kenal perkataan, dan ini adalah dalam bentuk perkataan di mana fa'ilun ataupun dalam kata pelaku, dan di pattern itu kalau ditiru atau diikuti oleh 3 huruf yang lain itu nun, shad, ra itu tolong, bila jadi nasihun itu jadi seorang penolong. Dan dalam Al-Quran nanti insya-Allah kita hanya perlu kenal 3 bentuk perkataan, iaitu 3 perbuatan, iaitu perbuatan past tense, perbuatan present tense dan perbuatan arahan, dan 3 jenis isim. 3 jenis isim iaitu isim fa'il iaitu pelaku, isim maf'ul yang diperlakukan, dan isim masdar, isim biasa. Dan sini ialah iaitu 3 jenis fi'il, 3 jenis perbuatan yang telah berlalu, yang sedang dan akan berlaku, dan merupakan arahan. Dan kita akan bandingkan perkataan-perkataan bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Kalau kita nampak di situ, bahasa Melayu kita ada kata nama, kata nama khas, kata adjektif, kata ganti nama, dan bahasa Inggeris equivalentnya ialah noun, pronoun, adjektif dan adverb. Ini semua digolongan dalam bahasa sebagai isim. Dan fi'il itu perbuatan dan haraf itu setting. Dan kita akan lihat itu bahawa bahasa Arab hanya ada 3 kumpulan perkataan. Tidak seperti bahasa Melayu atau bahasa Inggeris itu 6 hingga 7 jenis perkataan. Dan ini memudahkan kita untuk memahami ataupun menguasai bahasa Arab dengan lebih cepat. Dan contohnya kita akan tunjukkan perbandingan bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Di sini cukup penting. Kalau dalam bahasa Inggeris kita buat ayat, I gave him his book, he thanked me. Jadi him itu dan his dan he itu adalah ejaannya berbeza, bentuk ejaannya berbeza, tetapi tetap merujuk pada seorang lelaki, orang ketiga, dia. Kalau dalam bahasa Melayu, saya beri dia buku dia terima kasih pada saya. Susah nak kenal. Tapi dalam bahasa Inggeris macam tu senang. Mana jadi I give him jadi objek, his book jadi pemilikan, dan he thank jadi subjek. Begitulah bahasa Arab, bukan hanya untuk pronoun him saja. Maksud semua isim, semua nama bila menjadi objek atau dia menjadi pemilikan atau menjadi subjek, dia berbaris huruf terakhirnya akan berubah. Kalau macam kataba, kalau contoh isim kitab, kalau dia jadi objek seperti him ini, dia jadi kitab. Dia jadi pemilikan, jadi kitabi. Dan dia jadi subjek kitabu. Jadi a, i, u tu pada huruf terakhir setiap perkataan penting untuk kita kenal. Dan itu yang kita akan ajar atau kita akan sampaikan bagaimana untuk mengenal satu isim dalam satu ayat, sama dia adalah subjek, objek atau pemilikan, supaya kita dapat kenal atau mengetahui bagaimana setiap perkataan dalam ayat itu berhubung antara satu sama lain, supaya dapat mendapat makna yang lebih tepat dan lebih terperinci. Dan kita akan ajar bagaimana anda akan kenal isim-isim, iaitu dengan alif lam, dengan tanwin, dengan baris bawah dan dengan maknanya. Dan kita akan juga belajar tentang isim itu ada jantina, iaitu maskulin dan feminin, dan juga ia ada bilangan, iaitu singular, 1, 2 atau banyak. Dan kita akan tunjukkan anda bagaimana untuk mengenal pasti mereka dalam Al-Quran. Dan juga kita akan belajar tentang 3 jenis fi'il, iaitu madhi yang boleh dikenali dengan fathah,
Dan mudhari' iaitu present tense atau imperfect tense dan dikenal dengan perkataan atau dengan haraf atau dengan harakat dhamma, dan amr iaitu fi'il suruh, fi'il amr, fi'il command verb, iaitu kita berkenal dengan sukun. Dan kita juga akan belajar bagaimana sesuatu fi'il itu berubah daripada perfect tense kepada present tense dan kepada command verb. Dan itu supaya kita kenal dalam Quran paling banyak ialah fi'il. Bukan fi'il paling banyak, ayat fi'il yang paling banyak dalam Quran. Jadi kita kenal fi'il dan bagaimana kenal fi'il itu, dan insya-Allah kita dapat mula memahami Al-Quran secara langsung. Dan bagaimana kita membezakan antara fi'il mudhari' dengan fi'il madi dalam Al-Quran, itu akan ditunjukkan juga. Dan kita juga ditunjukkan tentang harf jar, harf yang membaris bawakan isim selepasnya. Dan juga harf nasab, bagaimana setengah harf itu membaris ataskan isim dan fi'il mudhari' selepasnya. Dan kita juga akan belajar tentang dua frasa itu, iaitu pertama yang paling penting ialah mudhaf ilaih, di mana dua isim beriringan dan memberi satu pengertian, dan ia diterjemahkan satu makna, dan bentuk begini berlaku lebih 90% dalam Al-Quran. Jika kita kenal bentuk ini, hampir setiap ayat ada frasa mudhaf ilaih, dan kita kenal dengan terperinci, insya-Allah kita akan dapat memahami Al-Quran dengan lebih mendalam. Dan juga frasa maf'ul sifah yang mudah dikenali dengan ianya berlagu. Dan kita akan belajar dua jumlah juga, itu jumlah ismiyah dan apa yang perlu kita cari dalam jumlah ismiyah, dan jumlah fi'liyah dan apa perlu kita kenal, iaitu dia punya subjek, pelakunya, dia punya yang diperlakukan, dan ini akan membantu kita mengenali atau memahami ayat-ayat itu dengan lebih jelas lagi. Dan kita akan didedahkan bagaimana perubahan isim dalam keadaan rafa', nasab dan jar, iaitu baik untuk masculine dan feminine, untuk singular, dual dan juga untuk plural. Dan juga kita akan kenal bagaimana fi'il mudhari', iaitu yang maknanya iaitu yang menyerupai. Fi'il mudhari' atau yang menyerupai, dia menyerupai isim tapi ada perubahan-perubahan yang khusus untuk fi'il mudhari', dan kita akan ikuti dalam bentuk jadual, kita faham dengan lebih terperinci. Dan kita akan kenal tiga jenis in bermaksud tidak, in bermaksud sesungguhnya, in bermaksud jika. Dan kita kenal tiga jenis la, iaitu la yang bermaksud jangan, la bermaksud tidak, dan la yang menafikan jenis-jenis isim tersebut. Dan kita juga akan didedahkan dengan apa itu isim fa'il dan isim maf'ul. Ada dua jenis isim fa'il dan dua jenis isim maf'ul, itu jenis A dan jenis B dalam Quran. Dan kita akan didedahkan kerana hanya dengan kita kenal mana itu isim fa'il dan isim maf'ul, itu akan memberi kelebihan kita untuk memahami ayat-ayat itu dengan lebih tepat lagi. Iaitu isim maf'ul bentuknya ikut pattern saja dan mudah. Dan Al-Quran, semua bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, dia ikut pattern atau wazan. Dan kita akan didedahkan juga tentang ta'lil, bagaimana ejaan setengah perkataan itu berubah. Tidak lain tidak bukan untuk memudahkan sebutan, tetapi ejaannya berbeza dengan apa yang kita dapat dalam kamus. Maka kita akan tahu kenapa berlaku demikian. Tidak lain kerana untuk memudahkan sebutan. Dan kita akan juga didedahkan kenapa perkataan yang berakhir dengan alif maksurah, itu ya tidak bertitik, tidak berubah ejaannya walaupun dalam kedudukan nahu yang berbeza. Dan setiap pelajaran, setiap topik akan diikuti dengan latihan-latihan yang akan dibuat secara perbincangan, dan ini akan lebih memantapkan lagi kefahaman peserta dalam apa-apa topik yang disampaikan. Banyak latihan yang disertakan
Dan juga kita akan didedahkan kepada apps yang ada, iaitu apps Bayan Quran dan apps Juntech yang cukup mesra pengguna untuk membantu kita belajar, berlatih apa yang kita telah pelajari semasa kursus, dan insya-Allah dengan latihan yang konsisten, insya-Allah tuan-tuan akan dapat mula memahami Al-Quran yang cukup bermanfaat untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan juga setelah kursus itu, tuan-tuan boleh ikuti video-video analisis surah-surah terpilih disediakan sebagai latihan yang boleh di-download dari FB ataupun website kami. Setiap video tidak panjang daripada 20 minit. Dan untuk maklumat lanjut, bolehlah tuan-tuan WhatsApp kepada 010-512-7385 atau lawat website kami www.bakiyusra.com atau laman FB kami iaitu www.facebook.com terjemah Al-Quran dalam 2 hari. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dan usaha kita baik untuk dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.